Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jadi hari ini saya akan membuat sedikit perkongsian mengenai Flip Classroom. Okey, di mana Flip Classroom ni merupakan salah satu strategi yang telah dicadangkan oleh Yang Berhormat Menteri Pendidikan kita semasa ucapan beliau dalam ucapan beliau dalam pembukaan sekolah hari-hari itu kan, yang mencadangkan PDPR yang 50% ya, yang 50% di sekolah dan 50% di rumah itu salah satu strategi pengajaran dan pembelajaran yang sesuai untuk guru aplikasikan ialah strategi Flip Classroom. Okey, jadi hari ini saya akan membuat sedikit perkongsian bagaimana guru-guru pendidikan moral boleh mengaplikasikan strategi Flip Classroom ini ke dalam PDPR 50% nanti. Okey, dan terlebih dahulu saya ingin memohon jasa baik tuan dan puan yang menyaksikan video perkongsian ini agar dapat mengisi kuis, menjawab soalan di Google Form yang diberikan dan memberikan sedikit maklum balas mengenai perkongsian ini, di mana selepas tuan-tuan dan puan-puan menjawab soalan dan mengisi maklum balas tu, insya-Allah tuan dan puan-puan akan mendapat sijil ya secara digital, dan tuan-tuan puan-puan juga akan dapat mengisi credit hours untuk SPLKPM yang akan diisi oleh pihak urus setia iaitu saya bagi jumlah sebanyak 3 jam. Okey? Baiklah, kita mulakan. So ini kalau kita lihat dalam gambar ni, dia macam terbalik kan? Kenapa gambar tu terbalik? Gambar tu dia seolah-olah ingin menggambarkan makna flip ini, iaitu terbalik. Okey, tetapi flip yang dimaksudkan ni bukanlah terbalik pengajaran kita itu ya. Flip classroom atau juga dikenali sebagai inverted classroom ni, dia adalah satu kaedah pembelajaran yang berpusatkan murid. Jadi sebenarnya strategi ni sudah lama, tapi dia mula popular pada tahun 2009 lah ya. Apabila ia dilaksanakan secara atas talian oleh Bergman and Sams, dan semasa pandemik COVID-19 yang melanda negara kita, memang strategi PDPR ni lah yang banyak digunakan oleh guru-guru. Okey, dan dia memang sangat sesuai untuk PDP secara atas talian, dan mungkin ada juga di kalangan rakan-rakan guru yang telah pun menggunakan strategi ini tetapi tidak menyedarinya ya, tidak sedar bahawa strategi itu adalah strategi flip classroom. Okey, strategi flip classroom ni dia dikatakan terbalik, okey, sebab dia sangat berbeza daripada kaedah pembelajaran konvensional. Okey, maksudnya begini. Kalau dulu zaman, saya bagi contoh zaman saya pergi ke sekolah, okey, saya tidak tahu apa yang akan guru ajar pada hari berkenaan. Okey, jadi apabila saya pergi ke sekolah, saya akan berada di bilik darjah dan akan mendengar penerangan guru. Okey, guru akan memaklumkan bahawa okey, hari ini kita akan belajar tentang sekian. Jadi sekian ini ialah begini. Okey, ia mempunyai begini. Jadi saya yang berada di dalam bilik darjah tu akan hanya mendengar, okey, penerangan guru. Okey, so habis penerangan guru akan bagi latihan lah. Jadi latihan tu mungkin dalam bentuk soal jawab ataupun kerja penulisan kan. Okey, jadi strategi pengajaran sedemikian, okey, itu adalah pada masa dahulu, okey, konvensional, okey. Berbeza dengan flip classroom. Flip classroom ni sebelum guru memulakan ataupun mengajar topik tersebut, okey, topik baru itu di bilik darjah, guru sudah bagi satu sumber pembelajaran
yang mana murid boleh mengaksesnya secara kendiri. Murid boleh belajar sendiri. Jadi bila mereka pergi ke bilik darjah, bila guru masuk dan ingin memperkenalkan topik atau tajuk atau kemahiran baru itu, murid tu sudah ada basic knowledge. Murid sudah mempunyai pengetahuan asas mengenai apa yang guru mau ajar. Okey, dan malahan murid sudah tahu apa yang guru akan ajar. Okey, jadi bila ini berlaku, guru boleh mempercepatkan proses pembelajaran itu, di mana kalau kaedah konvensional guru terpaksa explain lagi kan dari mula, okey, penerangan. Tapi dalam flip classroom ni, penerangan tu guru dapat tukarkan dia menjadi aktiviti soal jawab, kefahaman. Okey, di mana guru boleh buat kuis ataupun latihan secara lisan, Q&A, boleh minta murid membentang dan sebagainya yang berkaitan dengan apa yang mereka sudah baca sebelum mereka datang ke bilik darjah itu. Okey, apa yang mereka sudah faham mengenai topik yang cikgu akan ajar pada hari berkenaan. Okey, jadi di sini flip classroom ni dia akan membantu guru untuk dapat melaksanakan aktiviti sehingga tahap pemikiran yang paling tinggi. Okey, sebab masa yang habis terbuang untuk penerangan tadi yang konvensional tu, okey, dapat dijimatkan di mana mereka terus boleh melaksanakan aktiviti. Okey, walau bagaimanapun, okey, strategi flip classroom ni dia mempunyai beberapa fasa. Okey, jadi sekarang ni saya akan explain 3 fasa yang terdapat di dalam flip classroom. Okey. Fasa yang pertama ialah fasa konsep exploration. Okey. Jadi sebelum saya explain tentang fasa-fasa ini, okey, saya akan mengambil contoh pendidikan moral tingkatan 2. Okey, jadi ini adalah di SKP pendidikan moral, okey, dan saya memilih untuk melaksanakan tajuk 4.3 keselamatan jalan raya. Okey, jadi bagaimana saya akan aplikasikan pembelajaran keselamatan jalan raya ini kepada murid-murid saya, okey, dengan menggunakan strategi flip classroom pada masa buka sekolah nanti yang 50% akan berada di rumah dan 50% nanti akan berada di bilik darjah di sekolah. Okey, peringkat pertama ialah konsep exploration. Okey, dalam konsep explorations ni, macam saya kata awal-awal tadi, guru perlu menyediakan sumber pembelajaran untuk murid. Okey, supaya murid tu boleh explore, boleh belajar secara kendiri. Awal-awal lagi mereka sedang belajar sebelum guru mengajar topik itu, kemahiran itu pada pada masa pembelajaran berkenaan. Okey, dan sumber pembelajaran ini sebenarnya dia tidak terhad. Okey, kalau murid tu dia memang advance, okey, dia sendiri pun boleh cari sumber tu di internet. Okey, bila guru bagi saja tajuk, okey, tajuk apa tadi, keselamatan jalan raya kan. Okey, so kita boleh pesan dengan murid untuk mengakses apa jua sumber pembelajaran maklumat yang berkaitan dengan keselamatan jalan raya contohnya. Okey, tetapi okey, dalam situasi kita, okey, ada mungkin beberapa halangan di mana mungkin murid tidak tahu bagaimana hendak mencari maklumat itu. Okey, jadi guru kenalah sediakan sumber itu. Dan ada juga okey, mungkin berlaku di mana guru hendak menstrukturkan pembelajaran kendiri itu. Okey, dan bila itu berlaku, okey, guru boleh rujuk kepada DSKP. Okey, contohnya macam ni. Untuk standard kandungan, okey, keselamatan jalan raya 4.3. Jadi guru akan mencari bahan, okey, bahan untuk konsep explorations yang berkaitan dengan keselamatan jalan raya. Okey, itu yang pertama.
Yang kedua, okey, keselamatan jalan raya ni kan luas kan, terlalu banyak. Jadi kita mahu bantu murid untuk menstrukturkan apa yang mereka perlu pelajari, apa yang maklumat yang mereka perlu perolehi. Jadi guru pun sudah menstrukturkan maklumat-maklumat yang mereka perlu akses itu. Okey, untuk itu guru akan merujuk kepada standard pembelajaran. Okey, maksudnya di sini kalau guru cari video untuk murid tonton yang berkaitan dengan keselamatan jalan raya, okey, dalam video itu sebaiknya ada maklumat-maklumat yang berkaitan, okey, seperti yang tertulis di dalam standard pembelajaran. Contohnya dalam video berkenaan ada maklumat peraturan jalan raya dan undang-undang jalan raya. Okey, di dalam video itu juga mungkin ada maklumat mengenai kepentingan mematuhi peraturan dan undang-undang jalan raya. Dalam video itu juga mungkin ada maklumat yang berkaitan dengan langkah-langkah untuk meningkatkan kesedaran keselamatan jalan raya. Dan di dalam video itu juga mungkin terdapat maklumat yang boleh membantu murid untuk mencapai standard prestasi. Di mana guru sudah tahu, kalau contohnya guru ingin murid ini mencapai sehingga ke tahap 6. Jadi guru pun sudah sediakan maklumat supaya tahap pengetahuan murid itu berada di tahap 6. Jadi bila guru buat aktiviti yang berkaitan, murid tu sudah ada pengetahuan asas. Jadi contohnya mungkin guru boleh bagi gambar, sediakan sumber video berbentuk iklan atau short movie. Di mana di dalam video itu, di dalam gambar itu, di dalam short movie itu ada maklumat atau pengetahuan di mana murid boleh dapat menghayati dan mengamalkan sikap mengutamakan keselamatan jalan raya secara tekal atau boleh dicontohi. Jadi kesemua ni sebenarnya salah satu cara ialah guru boleh Google, Google maklumat ini. Contohnya macam yang tertera di slide ni. Guru pergi type je keselamatan jalan raya di Google. Bila guru ingin memberikan bahan itu dalam bentuk artikel bacaan, guru boleh pilih, boleh copy link-link ini dan beri pada murid supaya mereka boleh baca, mereka dapat maklumat itu. Kalaulah guru-guru rasa macam murid ni mungkin tidak suka membaca lah, mereka lebih mudah faham dalam bentuk video. Klik video. Dalam video pun banyak video yang berkaitan dengan keselamatan jalan raya. Kalau tidak mau video juga, boleh klik image. Dalam image pun ada banyak gambar-gambar yang berkaitan dengan tajuk keselamatan jalan raya. Malahan ada juga beberapa gambar ini yang memang sangat link, sangat jelas untuk menunjukkan maklumat-maklumat yang terdapat di dalam standard pembelajaran. Kemudian salah satu lagi kelebihan Flip Classroom ini ialah dia membantu murid untuk mencapai tahap kemahiran aras berfikir yang paling tinggi. Jadi contohnya macam peringkat 1 ni iaitu konsep explorations ni, kalau ikut model taxonomy Bloom, murid ni bila mereka melaksanakan proses ini, mereka sudah berada di tahap pemikiran aras rendah 1 dan 2 tahu, iaitu remembering and understanding. Dan sekiranya lah guru-guru rasa macam semua bahan yang ada di Google ni tidak sesuai. Guru rasa apa yang dia mahu tu, yang dia inginkan murid dia belajar tu tiada dalam semua sumber yang di Google ini, maka guru bolehlah membuat bahan, menghasilkan bahannya sendiri. Guru boleh buat videonya sendiri. Guru boleh buat slide PowerPoint-nya sendiri untuk murid baca. Guru boleh design gambarnya sendiri, untuk murid lihat dan rujuk. Selesai peringkat yang pertama tadi iaitu konsep explorations tu,
Masa peringkat yang kedua ialah meaning making. Okey. Dalam peringkat meaning making ni, ini adalah peringkat di mana murid ini akan berada di bilik darjah contohnya, ataupun kalau mereka berada di rumah, mereka akan berada di rumah lah. Tetapi dalam peringkat kedua ini adalah peringkat di mana pada masa proses pembelajaran itu akan dilangsungkan, diperkenalkan. Okey, hari yang sebenar murid akan belajarlah. Okay. Jadi yang tadi peringkat 1 yang konsep explorations tu, itu murid sudah buat awal sebelum guru macam contoh tadi keselamatan jalan raya kan. Okey, misalnya macam saya akan mengajar tajuk keselamatan jalan raya tu pada hari Khamis. Okey, jadi hari Isnin saya sudah bagi link bahan pembelajaran tu untuk murid baca awal-awal supaya nanti hari Khamis masa saya mengajar keselamatan jalan raya tu mereka semua sudah ada pengetahuan asas tentang itu contohnya. Okey. Jadi bila masuk hari yang sebenar ini, okay, apa yang saya akan lakukan sebagai guru dalam strategi flip classroom ini ialah saya akan melaksanakan aktiviti. Aktiviti untuk mencungkil dan membantu saya untuk mengetahui setakat mana murid-murid saya ini sudah faham mengenai keselamatan jalan raya. Dalam masa yang sama, saya juga boleh kesan berapa ramai yang memang sudah tonton video yang saya bagi. Berapa ramai yang sudah baca artikel yang saya bagi, kan? Berapa ramai yang belum baca lagi, Dan kalau mereka sudah baca, berapa ramai yang masih belum faham? Berapa ramai yang masih lagi belum boleh mengetahui, belum boleh mengatakan betapa pentingnya keselamatan jalan raya itu. Jadi semua maklumat-maklumat ini akan saya perolehi melalui aktiviti seperti kuis. Ni ada contohlah, kuis secara bersemuka, secara lisan jika saya dan murid itu berada di bilik darjah. Saya boleh panggil murid. Saya cikgu nak kamu beritahu cikgu apakah peraturan jalan raya dan undang-undang jalan raya yang kamu tahu. Siapa nak jawab? Saya boleh tanya macam tu kan. Tapi murid yang di rumah tu pun sebenarnya boleh juga saya tanya. Apabila saya melaksanakan kelas itu secara online, kan, live melalui Google Meet boleh kan, ataupun kalau tidak secara Google Meet saya juga boleh guna voice chat. Jadi saya boleh tanya soalan itu dan murid akan bagi respon sama ada mereka type di grup WhatsApp atau Telegram kelas tu atau mereka beri juga dalam bentuk voice chat. Jadi terserah. Sebenarnya dua-dua pun boleh. Di kelas boleh, yang di rumah pun masih boleh belajar perkara yang sama dan membuat aktiviti yang sama. Cuma bezanya medan, kaedah, berbeza, sebab yang di bilik darjah tu face to face kan, yang di rumah tu kita tak dapat face to face dengan mereka kecuali memang kita buat live classroom. Ini kalau tuan perempuan ada kemahiran ICT yang tinggi, mempunyai gadget yang memang banyak dan advance, bolehlah sambil cikgu mengajar di bilik darjah, murid-murid yang berada di rumah juga akan dapat melihat apa yang guru sedang lakukan di bilik darjah. Itu kita namakan live classroom. Tapi kalau kemahiran dan kemampuan kita tidak sampai ke tahap itu, maka kita bolehlah membuat secara offline bagi murid-murid yang berada di rumah. Mungkin lepas kita habis waktu pembelajaran di bilik darjah tu, nanti barulah kita boleh continue dengan lesson kita dengan pelajar yang berada di rumah tu lah. Jadi di sini ada beberapa contoh aktiviti yang guru boleh lakukan selain daripada kuis kan secara lisan. Kita boleh juga gunakan interactive activities seperti interactive notebooks. Interactive notebooks ni maksudnya ialah dengan sekeping kertas atau di buku tulis tu kita boleh minta murid untuk mencatatkan
apa sahaja maklumat yang mereka telah pelajari sebelum itu. Okay, kalau video, apa yang mereka faham tentang video yang mereka tonton itu. Okay, contohnya. Okay, kemudian kita juga boleh buat online games. Okay, online games macam Kahoot, quizzes. Okay, Menti, okay. Jadi murid boleh terus main game tu, okay. Kalau yang secara bersemuka pun kita boleh buat games tu kan. Kita boleh bagi soalan and then kita bacakanlah soalan A, B, C, D. Jadi murid akan, orang sudah dekat, siapa kata jawapannya A, so mereka akan jawab A, contohnya gitu. Jadi di rumah pun sama. Contohnya mereka jawab soalan quiz kan guna Google Form tu. Mereka akan klik juga A kalau jawapan betul. Jadi cikgu buat benda yang sama juga, soalan yang sama kan. Cuma macam saya kata tadi lah, kaedah atau cara kita menyampaikan dan cara murid menjawab itu saja yang membuatkannya berbeza. Okay? Kemudian kita juga boleh membuat aktiviti pair up and talk it out. Ini macam lebih kepada reflections. Okay? Guru boleh minta mereka buat dalam bentuk pembentangan boleh, dalam bentuk video boleh, dalam bentuk ulasan boleh, okey, ataupun pendapat, dia bergantung, okey, pada aktiviti yang guru rancang, okey. Guru juga boleh gunakan exit card kan, dalam siapa yang biasa Pak 21 tu, exit card kan dia akan murid akan minta dituliskan contohnya apa yang mereka sudah faham, apa yang mereka belum faham dan apa yang mereka ingin faham lebih lanjut mengenai keselamatan jalan raya contohnya, okey. Dan sebagainya lagi lah, okey. Dan kenapa saya letakkan gambar DSKP ini di dalam slide ini ialah sebenarnya bila kita ingin membuat soalan, okay, dah kiralah latihan ke kuis ke ujian ke atau games kan, sebaiknya soalan-soalan kita itu adalah menjurus kepada maklumat-maklumat yang terdapat di dalam standard pembelajaran dan standard prestasi. Okay, macam saya tadi bagi contoh soalan kan, cuba senaraikan apakah peraturan jalan raya dan undang-undang jalan raya yang kamu tahu. Jadi soalan kita itu sebenarnya dia berkaitan dengan standard pembelajaran di 4.31. Jadi kalaulah kan murid boleh menyatakan regardless lah macam mana mereka menyatakan kan secara sama ada secara lisan, secara bertulis, secara voice chat dan sebagainya. Okay, mereka sudah deserve untuk dapat TP1. Okay. Kemudian soalan kita lagi seterusnya, kita boleh minta mereka untuk terangkan, okay, apakah perbezaan antara peraturan jalan raya dan undang-undang jalan raya. Okay. Jadi di sini sama juga macam tadi, mereka jawab, okay, dan cara kaedah mereka menjawab itu berbeza. Yang di rumah jawabnya lain. Cara, bukan maksudnya cara dia punya medan jawapan dia tu lain. Yang di bilik darjah pula lain. Tapi kalau mereka boleh sampai ke aspek penerangan, mereka sudah dapat TP2. Jadi maksudnya di sini, nak kisahlah mereka tu di rumah ataupun di bilik darjah, kita tidak membezakan isi pembelajaran atau isi pengajaran atau pengetahuan yang kita beri pada murid. Soalan yang kita bagi pun tetap sama. Apa yang kita ajar pun tetap sama. Okey? Jadi tidak ada bezanya. Sebab itulah saya katakan, flip classroom ni memang strategi yang sesuai untuk kedua-dua kumpulan murid. Okay. Dan seterusnya lah. Okay. Cuma di sini tuan-tuan dan puan akan nampak kan untuk 456 ni. Okay, macam mana kita akan capai TP 456 ni dengan menggunakan flip classroom. Okay. Selepas ini saya akan bagi lagi contohnya. Okay. Habis. Ini peringkat yang kedua. Okay. Jadi dalam peringkat kedua ni, meaning making ni, sekiranya lah semasa kita membuat aktiviti ini, kita dapati bahawa murid kita masih belum faham tau. Dia tahu undang-undang jalan raya, dia tahu peraturan undang-undang jalan raya, tapi mungkin mereka tidak faham kenapa undang-undang itu penting kepada masyarakat. Mereka tidak boleh menghayati, belum sampai ke tahap itu. Dan juga mungkin sekiranya lah ada murid yang mungkin tidak sempat untuk menonton atau mengakses bahan pembelajaran yang kita beri itu awal-awal. Jadi mereka tidak dapatlah kan
menerangkan apakah perbezaan antara peraturan dan undang-undang jalan raya. Jadi semua maklumat ini akan bantu guru untuk decide tau apa the next step, apa next activity yang dia akan buat. Sama ada guru akan buat aktiviti pengayaan atau guru akan buat aktiviti pemulihan. Jadi kalau aktiviti pemulihan, maka guru akan refleks baliklah, akan ulang baliklah, akan terangkan semula apakah yang dimaksudkan dengan keselamatan jalan raya contohnya. Tapi kalau murid itu ramai yang sudah menguasai, jadi guru boleh teruskan dengan aktiviti pengayaan. Okey, dan kalau murid tu hanya satu atau dua saja yang masih belum faham, dan aktiviti pemulihan itu mungkin guru boleh fokuskan pada murid yang memerlukan sahaja. Jadi apapun jua yang berlaku, okey, sebenarnya flip classroom ini dia sangat universal, sangat fleksibel. Okey, dan kalau tuan-tuan dan puan-puan dapat tangkap apa yang saya explain tadi tu kan, dengan aktiviti pengayaan, pemulihan, sebenarnya semua itu akan masuk dalam pembelajaran terbeza. Okey, jadi murid yang aras tinggi aktivitinya berbeza, murid yang aras rendah aktivitinya berbeza. Jadi guru sudah membuat aktiviti pembelajaran terbeza. Okey, guru dalam masa yang sama boleh melaksanakan aktiviti pembelajaran berimpak dan sebagainya dengan hanya mengamalkan strategi flip classroom. Okey, jadi bila di peringkat yang kedua ini, dalam proses meaning making ini, murid sudah naik satu lagi aras kemahiran mereka, iaitu applying. Okey, nampakkan dalam model taxonomy Bloom tu, before class mereka di peringkat yang satu, concept explorations, di situ mereka sudah berada di aras remembering and understanding. Jadi bila berada di dalam PDP yang sebenar, okay, regardless whether they are at home or they are in the classroom, okay, this activity happens during the class. Okay, jadi murid ni sudah berada di tahap applying. So they apply, okay, what they had read, what they had understood, okay, during the concept explorations, okay, they can apply it during the activity in the meaning making. Okay. Seterusnya kita akan pergi ke peringkat yang ketiga. Peringkat ketiga ini kita namakan sebagai peringkat demonstrations. Okay, and applications. Wrong spelling of demonstrations. Okay, jadi dalam peringkat demonstrations ini, okay, guru akan tingkatkan lagi aktiviti, okay, tahap mereka ini, dan biasanya untuk demonstrations and applications ini dia akan lebih kepada aktiviti TP 456, okay, di mana selepas tadi meaning making tu guru akan extend lagi aktiviti mereka. Mungkin guru akan minta mereka buat projek penyelesaian masalah, di mana di hujungnya nanti mereka akan membentang. Okey, mereka akan dalam pembentangan tu ada sesi soal jawab antara murid dengan murid, murid dengan guru. Okey, kemudian di situ ada feedback and responses. Jadi semua aktiviti-aktiviti yang itu tu yang berkaitan dengan aras tinggi ni, yang 5-6 ni, yang pergi kepada analyzing, evaluating dan creating ini akan pergi ke peringkat yang ketiga, iaitu demonstrations dan applications. Okey. Contohnya, okey, selepas tadi soal jawab kan dalam peringkat yang kedua tu, okey, guru pun kata okey bagus, okey. So semua sudah tahu tentang peraturan jalan raya, diorang sudah boleh menerangkan perbezaan antara peraturan dengan undang-undang jalan raya, and then mereka juga boleh sudah menilai, okey, kepentingan kenapa masyarakat mesti patuh pada peraturan dan undang-undang jalan raya kan. So the next activity kita mungkin buat satu kaedah penyelesaian masalah. Okey, kita akan bagi mungkin gambar dan kita minta murid untuk beri ulasan, okey, supaya mereka sedar, okey, apakah hubung kait, okey, bila kita patuh dan tidak patuh pada peraturan dan undang-undang keselamatan jalan raya. Okey, contohnya. So bila ada aktiviti itu sudah di situ sudah ada analyzing tau. Kan, diorang analyze
benda tu, gambar tu, dan diorang bagi pendapat mereka. Okay, dan pendapat mereka ni mereka sudah, sebab mereka kan sudah ada di pengetahuan asas yang awal kan. Jadi insya-Allah mereka sudah boleh tahu memberi justifikasi terhadap gambar yang berkaitan dengan kepatuhan atau ketidakpatuhan peraturan dan undang-undang keselamatan jalan raya. Okey, dan dalam masa yang sama, okey, dalam aktiviti itu, guru juga boleh minta mereka untuk ceritakan bagi perasaan mereka lah bila mereka beri pendapat kan, secara tidak langsung guru akan boleh tanya, jadi kenapa kita contohnya gambar kemalangan kan, dia memotong, okey, mungkin kita bagi satu gambar bersiri, dia memotong, dan apabila dia memotong tanpa melihat kereta di belakang ataupun sebagainya, dan kemudian terlanggar. Jadi bila dalam terlanggar tu, di dalam tu ada gambar orang bersedih kan, orang menangis, ada orang cedera. Jadi di situ kita boleh minta mereka, mungkin kita tambah lagi soalan keempat di situ, apakah perasaan orang yang sedang dalam kecederaan itu, yang luka parah itu. Okey, jadi mungkin mereka boleh kata mungkin dia dalam kesakitan kan. So ini di sekolah menengah kan, jadi boleh sampai ke tahap itulah. And then bagi kalau misalnya ahli keluarga yang melihat ahli keluarganya cedera begitu, apakah perasaan mereka. Jadi mungkin of course mereka akan rasa sedih kan, mereka akan rasa kecewa contohnya. Okay, jadi di sini jika murid kita sudah dapat boleh menghayati dan boleh mempamerkan perasaan mereka berkaitan dengan tajuk yang dipelajari ini, so mereka sudah sampai di tipe 5. Kemudian kalau kita nampak di dalam taxonomy Bloom punya model tu kan, after class di situ kan ada evaluating dan creating kan. Yang dalam flip classroom ni sebenarnya proses pembelajaran itu dia tidak terhenti di situ sahaja. Maksudnya selesai habis masa saja 60 minit, habis, kita dah lagi belajar tentang keselamatan baru. No. Dalam flip classroom ni, proses pembelajaran itu sentiasa berkitaran. Contohnya selepas selesai ni semua, guru akan bagi murid tugasan untuk mereka laksanakan di rumah. Selepas itu, after class lah contohnya kan. Jadi di sini, macam saya kata tadi, di sini adalah contoh-contoh aktiviti yang guru boleh beri murid buat, di mana aktiviti-aktiviti itu adalah aktiviti-aktiviti yang menjurus kepada penyelesaian masalah, membuat eksperimen, membuat pembentangan dan seumpamanya. Okey, contohnya macam ni. Kalau tipe 6, menghayati dan mengamalkan sikap mengutamakan keselamatan jalan raya secara tekal atau boleh dicontohi. Jadi mungkin guru boleh bagi mereka satu iklan ataupun saya suka gunakan contoh untuk iklan ni sebab keselamatan jalan raya ni dia akan lebih real kan kalau kita nampak live gitu kan. Okay, jadi sekarang ni pun memang kita banyak video-video yang berkaitan kan dengan movie, kisah tauladan semua. Jadi mungkin selepas mereka tonton tu ada aktiviti yang mereka kena buat lah. Okay, jadi mungkin mereka boleh senaraikan semua peraturan, kepentingan, hukum kaedah, dan kita boleh minta mereka cipta poster mengenai keselamatan jalan raya. Kita juga boleh minta mereka untuk buat satu karangan. Boleh minta mereka buat untuk brochure. Di mana poster, brochure atau maklumat yang boleh bantu murid untuk capai tipe 6 lah. Jadi untuk itu sudah semestinya maklumat untuk tipe 1, 2, 3, 4, 5 tu ada di dalam tu. Jadi ini sahaja fasa peringkat 3 peringkat dalam flip classroom, dan macam saya kata tadi, proses pembelajaran dalam flip classroom ni dia tidak berhenti. Dia sentiasa berlaku. Jadi mungkin kalau yang tadi selepas mereka buat projek tu, after mereka buat poster contohnya, dan bila balik ke sekolah pada the next day ataupun the following week,
guru boleh minta mereka untuk tunjukkan poster tu dan cerita tentang poster itu. Jadi di sini juga akan berlaku lagi satu aktiviti perbincangan, ada Q&A, responses dan sebagainya. Okay? Jadi itu kalau jika itu berlaku, jadi daripada fasa peringkat demonstrations and applications tadi akan berlaku, akan pergi lagi balik ke konsep explorations, then learn a new concept. Okay, lepas tu balik lagi the meaning making dan seterusnya lah. Okay, jadi kalau sudah selesai. Okay, kita habiskan setakat itu dan kita boleh teruskan ke topik yang lain pula. Okay, jadi ini adalah beberapa contoh soalan yang sering ditanya mengenai flipped classroom. Okay, adakah flipped classroom hanya boleh dipraktikkan dengan menggunakan teknologi? Yes. Okay, secara dasarnya konsep asas flipped classroom ni dia memang menggunakan teknologi lah. Okay, jadi bagaimana kita hendak apply flipped classroom kalau pelajar tidak ada akses kepada penggunaan teknologi kan? Handphone pun tiada, terpaksa berpinjaman kan, internet apatah lagi. Okay, jadi kalau ini berlaku berdasarkan dapatan dan dapatan saya lah dan juga beberapa orang rakan SIC melalui temu bual, melalui demonstrations atau melalui perkongsian amalan terbaik yang dilaksanakan oleh guru-guru yang memang mengamalkan strategi flipped classroom ini. Okay, ada beberapa cara yang mereka laksanakan untuk bantu murid yang tidak ada akses kepada penggunaan teknologi ini. Okay, so ada guru yang akan beri lebih awal seminggu. Okay, jadi dalam tempoh awal seminggu tu murid yang terpaksa menanti ibu bapa balik ke rumah baru boleh pinjam handphone kan, baru boleh ada internet atau yang sharing phone tu kan, dia still ada masa dalam tempoh seminggu tu untuk baca ataupun tonton bahan pembelajaran yang guru beri. Okay. Yang kedua, jika murid tu berada di sekolah, ada juga guru yang akan panggil murid ini pada waktu rehat. Okay, pada waktu rehat, murid yang guru sudah kenal pasti siapa yang tiada handphone tu kan, yang tiada internet, yang ada masalah ni. So guru akan panggil mereka pada waktu rehat dan guru akan pinjamkan iPad guru atau laptop guru, untuk mereka tonton dan baca bahan tersebutlah, secara bergilir sekiranya murid itu ramai. Okay. Yang ketiga ada juga guru yang bekerjasama dengan guru bestari. Makmal komputer itu dibuka pada waktu rehat dan murid-murid ini boleh mengakses sumber-sumber bahan pembelajaran yang guru beri di makmal komputer. Okay. Ada juga dan ini perkongsian daripada rakan SIC yang pernah bertugas di Sabah. Ada guru di Sabah yang melaksanakan strategi menayangkan video itu atau sumber pembelajaran itu melalui televisyen yang ada di kantin sekolah. Pernah juga satu idea yang menarik. Dan ada juga guru yang saya tahu yang dia print awal-awal sebab dia tahu murid dia tidak ada internet, tidak handphone semua kan. Jadi kalau misalnya dia bagi bahan tu daripada contohnya blog, blog atau website yang berkaitan dengan maklumat tersebut, dia akan printkan. Dia akan printkan dan dia akan bagi bahan bercetak itu pada muridnya lah untuk mereka baca. Kalau macam video mungkin susah sikit lah, kecuali kalau memang guru boleh screenshot and then print dan mereka masih lagi boleh dapat maklumat itu. Jadi walau apa pun jua pilihan guru, pilihlah kaedah yang bersesuaian lah dengan latar belakang murid kita. Ini sama juga yang tadi sudah awal-awal saya share kan, kalau misalnya bahan yang kita mahu tu tiada di internet, so kita terpaksa buat sendirilah. Dan ada guru yang memang
super advance, mereka buat modul sendiri kan. Jadi dalam modul ini juga, modul itu sebenarnya boleh dijadikan sebagai salah satu sumber, sumber untuk murid melaksanakan fasa yang pertama tadi, konsep explorations di dalam flipped classroom ini. Tetapi pastikan dalam modul tu bukannya modul aktiviti saja, dalam modul tu adalah pengenalan kan, cerita tentang keselamatan jalan raya, apa tu undang-undang jalan raya, kenapa kita mesti patuh. Dia macam macam buku aktiviti yang kita beli tu kan. Dia ada cerita dulu, ada nota semua kan, and then muka surat sebelah barulah ada soalan-soalan yang berkaitan. Jika itu modul yang tuan dan perempuan bina, maka ia boleh kita jadikan sebagai salah satu sumber bahan pembelajaran untuk murid kita dalam fasa 1 konsep exploration. So ada format tidak? Tidak. Untuk melaksanakan flipped classroom ni dia tidak ada format yang khusus, dia cuma hanya pastikan 3 peringkat tadi tu berlaku, peringkat konsep explorations ini adalah wajib, ini macam identiti khas lah untuk flipped classroom. And then kita ada fasa kedua, meaning making, dan juga fasa ketiga, demonstrations or applications. Dan dia boleh buat di mana-mana lah. Dan tapi biasanya yang untuk konsep 1 tu, konsep explorations ni mesti di luar waktu sekolah, di luar sekolah, di luar bilik darjah lah, sebelum sesi pembelajaran yang sebenar, sebelum sesi PDP itu berlaku. After that, the following up activity tu, selepas aktiviti di bilik darjah, mereka boleh teruskan untuk buat tugasan di rumah. Jadi macam yang situasi yang kita akan hadapi ini, PDPR di rumah dan bersemuka ini, ini ada satu cadangan lah, dua cara yang mungkin kita boleh laksanakan, iaitu kaedah yang pertama ialah sama tapi tak serupa. Contohnya kumpulan A. Kumpulan A, kita ada 30 orang pelajar kan di bilik darjah. Jadi kita pecahkan 2 kan, 15-15. Jadi 15 pelajar kumpulan A ni, minggu pertama buka sekolah tu mereka giliran dorang dulu di bilik darjah ke sekolah. Jadi 15 tadi yang di kumpulan B tu mereka giliran dorang di rumah dulu. Seminggu kan. Jadi untuk minggu pertama, untuk yang kumpulan yang berada di bilik darjah ni di sekolah, sebaiknya janganlah kita terus buat aktiviti memperkenalkan tajuk baru, sebab mereka pun baru first day kan datang sekolah, jadi kita boleh pada minggu yang pertama ini kita boleh mulakan dengan aktiviti untuk mengesan tahap penguasaan mereka, dalam sepanjang tempoh PDPR yang sebelum ni kan, ada tidak tajuk atau kemahiran kan, ataupun isi pelajaran yang mereka belum faham, yang mereka tidak tahu. Jadi di sini kita boleh bagi peluang pada mereka untuk siapkan tugasan yang mungkin mereka belum siap. Mereka boleh tanya soalan kan, mana yang mereka rasa susah. Jadi guru boleh buat aktiviti open counter kan, untuk murid di bilik darjah. Apa je soalan yang selama kita PDPR tu yang kamu belum faham. Siapa yang belum siap tugasan? Cikgu bagi can hari ni. Semua boleh continue, tugasan yang belum siap dan ada yang tidak faham tu boleh terus tanya dengan cikgu sini contohnya. Kemudian dalam masa yang sama, guru juga boleh buat open day. Open day maksudnya guru kan tahu semasa PDPR tu apa tajuk yang telah mereka belajarkan, yang guru sudah ajar. Jadi guru boleh sebut tajuk tu. Sekarang cikgu mau main quiz untuk tajuk ni. Apa yang kamu sudah faham. Untuk tajuk yang ini pula, cikgu mau kamu jawab soalan ni. Cikgu mau cek kamu faham atau tidak, atau masih lagi perlukan penerangan contohnya. Jadi sepanjang tempoh itu dalam minggu tu, itu adalah
cadangan aktiviti lah yang guru boleh lakukan, okey, supaya kita boleh tahu di mana sebenarnya tahap penguasaan murid kita, dan dengan mengetahui tahap penguasaan itulah maka kita akan lebih mudah untuk kita tahu di mana sebenarnya kita kena sambung. Okey, kalau kita rasa macam ada beberapa topik yang mereka belum faham kan, dan itu yang kita ulang. Okey, kalau ada beberapa topik yang macam, sebab ada kes yang saya dimaklumkan, ada beberapa sekolah memang sudah habis silibus tau. Okey, sudah habis mengajar semua. Okey, jadi guru ada soalan lah kan, guru akan tanya kalau sudah habis silibus semua, jadi apa yang akan dibuatkan bila buka sekolah nanti. Dan ini adalah salah satunya lah, okay. Kita cari which topic yang mereka masih belum faham, dan kita start dari situlah, okay. Kemudian untuk kumpulan A ni, okay, sebab kita tahu minggu depan, okay, minggu yang kedua mereka tidak akan berada di sekolah. Mereka akan berada di rumah kan, giliran mereka pula yang akan berada di rumah. Jadi sebelum mereka berakhirnya pada minggu tersebut, guru akan bagi mereka tugasan. Di sinilah akan mula sudah konsep explorations, okay. Guru akan terangkan apa tugasan, apa kerja yang mereka perlu buat sepanjang minggu mereka berada di rumah nanti, okay. Dan guru akan bagi mereka lah link-link sumber pembelajaran yang mereka kena akses secara kendiri nanti, okay. Kemudian minggu kedua, kumpulan A tadi yang ada di rumah ni, mereka akan yang berada di sekolah tadi, mereka akan berada di rumah kan. Okey. Jadi sepanjang minggu itu, okey, sebab kalau secara asasnya sebenarnya flipped classroom ni bila mereka berada di rumah, sebab namanya juga pembelajaran secara kendiri kan, so they will decide okay, bila mereka akan buat konsep explorations, bila mereka akan buat meaning making, bila mereka akan buat demonstrations and applications contohnya, okay. Tapi kita tidak juga boleh melepaskan murid macam tu saja kan, tanpa ada jadual. That's why kebanyakan okay, di sekolah di Malaysia, termasuk kita di Labuan, memang kita ada jadual waktu jugalah untuk murid kan, sama ada mereka berada di rumah ataupun di sekolah kan. Jadi ikutlah jadual itu, so guru boleh decide hari apa mereka buat fasa 1, bila mereka akan buat fasa 2, dan bila mereka akan buat fasa 3. Okay? Jadi mereka akan laksanakan tugasan yang guru beri itu di rumah lah. Okay? Dan nanti minggu yang ketiga bila mereka balik lagi, giliran mereka lagi berada di sekolah, okay, guru akan minta mereka present lah hasil yang mereka sudah buat tu kan, yang di rumah tu. Okay, so dari sini guru boleh kesan lah sama ada mereka sudah menguasai isi pelajaran tersebut ataupun mereka perlukan lagi aktiviti pemulihan atau pengayaan, okay. Dan prosesnya tetap sama. After that they will have meaning making, dan kemudian guru akan mulakan lagi untuk tajuk atau topik yang baru, sebab minggu yang keempat mereka akan balik semula berada di rumah, dan begitulah kitaran itu berlangsung, okay, sehinggalah cuti sekolah nanti. Okay. Jadi untuk kumpulan B, kalau sebab tadi kita cerita tu kumpulan A kan yang mula dari sekolah dulu. Okay, ini pula kumpulan B yang berada di rumah kan. Sama juga kan, kalau yang tadi kalau yang mula-mula berada di sekolah tu, guru tidak share topik baru kan, guru minta guru buat satu aktiviti di mana mereka boleh menyiapkan tugasan yang belum siap, mereka boleh tanya apa saja soalan yang mereka tidak faham kan, yang mereka sudah belajar sebelum ini. Okay. Tapi yang berada di rumah ni dia tidak. Yang di rumah ni cikgu sudah bagi diorang topik yang baru. Okay. Cikgu sudah bagi mereka macam yang dalam flip classroom punya fasa itulah,
fasa 1 konsep exploration, cikgu sudah bagi. Hari Isnin contohnya cikgu sudah bagi mereka link-link yang mereka perlu buat. Okey, mereka perlu belajar secara kendiri lah. Okey, 2 hari lah cikgu bagi contohnya gitu kan untuk mereka explore bahan-bahan yang cikgu sudah bagi. Okey, and then hari yang seterusnya apa mereka buat? Mereka akan buat fasa yang kedua. Okey, fasa yang kedua meaning making. Lepas tu mereka ada tugasan. Tugasan untuk fasa yang ketiga tu kan, demonstrations and applications. Jadi mereka buat di rumah, okey, dan macam yang kita bincang tadi lah yang sudah explain tu kan. Dalam meaning making ni ataupun konsep explorations, okay, apa yang murid di bilik darjah tu buat dengan apa yang murid di rumah buat pun sebenarnya sama. Okay, bahan pembelajaran tu sama, soalan tugasan semua sama, cuma bezanya ialah medium lah kan. Kalau yang di rumah tu mereka terpaksa lah menggunakan medium-medium yang berkaitan dengan aplikasi kan, yang berkaitan dengan gadget kan. Tapi kalau yang berada di sekolah tu boleh secara lisan kan, sebab kita bersemuka. Okay, jadi bila mereka balik ke sekolah, okay, bila giliran mereka pula, okay, pertama kali ni, minggu kedua, giliran mereka berada di sekolah, sama macam yang kumpulan A tadi, guru akan bagi peluang pada mereka dululah untuk share apa yang mereka tidak faham kan. Kalau mereka belum siap kerja rumah yang dulu-dulu tu, okay, diorang boleh sambung. Okay, dan dalam masa yang sama, guru juga boleh minta mereka present lah tugasan minggu pertama yang mereka buat semasa flip classroom itu. Okay, jadi prosesnya sama, berulang dan tujuannya juga sama untuk guru mengetahui lah tahap penguasaan mereka kan. Okay, dan seterusnya sehinggalah hari yang terakhir pada minggu itu, guru akan bagi mereka sumber bahan pembelajaran untuk mereka akses secara kendiri apabila mereka balik semula giliran mereka untuk belajar di rumah. Okay. Dan berlaku lagi, berlaku lagi. Dia proses yang berulang lah. Cuma bezanya di sini, kalau kumpulan A, okay, dorang minggu pertama tu dorang siapkan dulu tugasan yang dorang belum siap sebelum ini. Tapi kumpulan B yang di rumah ni dorang sudah continue dengan topik yang baru. Okay, nah nanti bila berganti, okay, yang di rumah ni tadi yang pula akan buat tugasan menyiapkan apa-apa kerja rumah yang sebelum ni mereka belum siapkan masa PDPR yang lepas tu. Kemudian yang kumpulan A yang berada di rumah ni pula akan continue dengan topik yang baru. Ada begitulah berselang-seli. Okay, sehinggalah cuti sekolah. Okay, untuk kaedah kedua, serupa tapi tak sama ni, ni beza. Kalau macam yang tadi, kumpulan A dengan kumpulan B tu kan diorang buat aktiviti topik tu tidak sama kan. Dia beza macam beza 1 minggu, lambat 1 minggu lah untuk kumpulan yang A ni. Tapi untuk kaedah yang kedua ni sama. Okay, kumpulan A dengan kumpulan B ni sama-sama buat aktiviti tu. Jadi kalau minggu pertama kumpulan A ni menyiapkan kerja rumah yang belum siap, kumpulan B yang di rumah tu pun akan buat benda yang sama juga. Diorang akan buat kerja rumah yang belum siap sebelum ini. Okay, dan bila guru buat aktiviti counter terbuka, maksudnya murid boleh tanya apa saja soalan yang mereka tidak faham kan. So kalau di rumah mereka akan tanya melalui WhatsApp group lah. Okay, melalui voice chat ataupun message, penulisan message, dan guru akan reply begitulah. Okay, melainkan macam saya kata tadi, kalau guru buat live classroom dan yang di rumah tu boleh juga tanya live terus. Jadi mereka berada di rumah ataupun berada di bilik darjah, mereka boleh terus tanya dengan guru direct. Cuma yang di rumah tu akan tanya melalui Google Classroom lah. Okay, ataupun Microsoft Teams. Okay. Dan yang bila masuk kumpulan minggu kedua, mereka sudah mulakan flip classroom tu kan. Jadi sama. Cuma kalau bezanya macam yang di sekolah ni, sebab kalau di rumah mereka buat konsep explorations, mereka memang boleh tonton video ataupun baca artikel-artikel di blog atau website yang linknya yang guru beri itu dengan menggunakan handphone mereka ataupun laptop mereka kan. Tapi yang berada di rumah ni, okay, yang berada di sekolah ni, okay, kan
mereka kan tidak dibenarkan untuk bawa laptop atau handphone mereka kan. Jadi apa yang guru boleh buat ialah dia ada pelbagai cara. It's either guru tayangkan di depan bilik darjah slide semua itulah, okay. LCD, gunakan LCD untuk pancarkan, mereka boleh baca sama-sama, ataupun guru sudah bagi awal. Okay, macam yang saya kata di sini kan, first week tu Jumaat tu sudah bagi. Jadi mereka boleh buatlah macam Saturday, Sunday tu mereka sudah belajar, sudah baca, akses benda tu, dan Isnin tu boleh terus bincang. Okay, contohnya. Dan begitulah seterusnya pada minggu ketiga sama-sama present. Yang di rumah akan present dalam bentuk yang berlainan lah, mungkin melalui video kan, ataupun mereka send mereka punya hasil kerja di grup WhatsApp atau Telegram, dan mereka akan beri melalui voice chat, mereka akan present mereka akan ceritakan tentang hasil kerja mereka tu di situ. Tapi kalau yang berada di bilik darjah, mereka boleh just display secara face to face dan bercakap macam pembentangan gitu kan. Okay. Dan aktivitinya pun sama, kalau guru mau bagi aktiviti pemulihan, pengayaan kan, buat storytelling ke, demonstrations, quiz atau apapun, soalan-soalan tu tetap sama, cuma cara method yang murid gunakan untuk menyampaikan jawapan mereka itu agak berbeza, okay. Dan kitarannya sama, okay, sehinggalah cuti sekolah nanti, okay. Jadi ini pula adalah contoh merancang PDPR, okay. Jadi macam biasa dalam RPH kita benda-benda yang penting tu tetap adalah kan, tarikh subjek, tajuk, masa, objektif pembelajaran, kriteria kejayaan, okay. Cuma mungkin untuk aktiviti, okay, kalau kita guna kaedah flip classroom, kita akan catatkan di situlah fasa 1, okay, concept explorations. Sebab concept explorations ni mereka buat di luar sekolah kan, di luar waktu sekolah. So di situ saya letak di situ di rumah lah, okay. Jadi tak kisahlah kumpulan A atau kumpulan B yang yang bersemuka atau dalam talian, mereka akan membuat aktiviti yang sama, iaitu murid-murid membuat eksplorasi konsep mengenai mengenai keselamatan jalan raya melalui bahan pembelajaran kendiri, melalui link. Senaraikanlah semua link-link itu yang kita bagi tu. Okay. Kemudian masuk fasa kedua. Yang ini ada 2 kategori kumpulan murid kan. Jadi kalau yang untuk bersemuka tu, murid-murid menjawab soalan lisan guru mengenai apa? Contoh soalan mengenai ini kita rujuk standard pembelajaran lah kan. Jadi ayatnya mungkin murid-murid menjawab soalan lisan guru mengenai peraturan dan undang-undang jalan raya. Okey, contoh soalan, apakah yang kamu faham mengenai keselamatan jalan raya? Jadi itu untuk aktiviti murid di bilik darjah bersemuka. Tapi yang dalam talian, okey, ayatnya akan jadi murid-murid menjawab kuis di dalam talian mengenai peraturan dan undang-undang jalan raya. Okey, jadi contoh soalannya sama. Apakah yang kamu faham mengenai keselamatan jalan raya? Okey. Jadi kemudian barulah guru akan sambung lagi lah. Tulislah apa the following activity kan. Jadi di situ ada saya catatkan warna merah tu, guru menerangkan isi pelajaran pada hari ini. Okey. Kemudian masuk fasa yang ketiga, iaitu demonstrations and applications. Okey. Ini pun sebab dia ada 2 kan, ada 2 kumpulan murid. Jadi guru pun boleh buat macam contoh yang tadi. Okey, murid-murid akan buat apa? Murid-murid akan melaksanakan aktiviti perbincangan, contohnya. Okey, perbincangan secara berpasangan mengenai kepentingan mematuhi peraturan dan undang-undang jalan raya. Okey. Yang di rumah macam mana mereka buat? Mereka mungkin akan juga buat pairing, tapi dia akan bincang dengan kawan dia secara online lah kan. Jadi kalau yang buat live di Google, kalau Google kita ada breakup room kan, mereka boleh buat di breakup room. Okey. Dan soalan
nombor 5 ni ini adalah contoh kalau mereka buat pembentangan kan. Jadi kalau murid-murid yang berada di bilik darjah mereka akan mereka akan buat aktiviti murid-murid membentangkan hasil kerja mereka. Semasa pembentangan akan berlaku aktiviti soal jawab antara murid dengan murid. Okey. Bagi murid yang berada di rumah pula, okay, penulisan aktivitinya dalam RPH mungkin boleh tulis macam ni. Pembentangan dan sesi soal jawab secara online, okay. Boleh dilaksanakan melalui Google Meet atau secara offline melalui video. Jadi soal jawab tu di sini ada beberapa cara kreatif lah. Sama ada mungkin murid lain akan bertanya tetapi not in a real time, okay. Mungkin murid akan tanya secara not in a real time, okay, mereka akan mungkin tanya soalan lepas murid hantar video, okay, mereka ada soalan dan mereka boleh type soalan mereka di situ kan, nanti baru murid boleh jawab. So it takes time tau, perbincangan tu mungkin akan mengambil masa yang agak panjang sebab kita bukan 24 jam berada di handphone kita kan. Okay, tapi salah satu lagi kalau mau buat soal jawab yang berbentuk video macam ni kan, kita boleh gunakan kaedah soal jawab berstruktur. Maksudnya guru sudah bagi tahu soalan-soalan apa yang perlu disoal semasa sesi soal jawab, dan soalan-soalan ini akan dikemukakan oleh ahli keluarga pelajar lah, ahli keluarga murid, contohnya macam ibu bapa atau adik-beradik kan. Okey, jadi mereka akan jawab. Jadi dalam video tu nampaklah selain mereka present hasil kerja mereka, mereka juga akan memberikan jawapan melalui aktiviti soal jawab yang telah terancang. Okey. Kemudian aktiviti yang keenam, aras mencipta, okey. Contohnya murid akan menghasilkan karya bertajuk patuhi undang-undang jalan raya, contohnya melalui aktiviti menyediakan brosur atau risalah. Okey, kemudian murid-murid akan membentangkan hasil kerja mereka. Okey. Okay, murid-murid akan menghantar hasil kerja mereka di mana? Di grup WhatsApp, Telegram ini untuk mereka yang berada di rumah lah. Okay, itu saja. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa jawab soalan kuis yang disediakan dan beri maklum balas. Kalau ada sebarang soalan mengenai tajuk ini boleh typekan di ruangan maklum balas tu dan insyaAllah saya akan jawab dengan segera. Itu saja. Kalau ada apa-apa pertanyaan yang urgent boleh saja PM, okay, dan semoga sharing ini memberi manfaat kepada semua. Selamat melaksanakan strategi Fit Classroom dan jumpa lagi insyaAllah. Bye.